Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada pengunjung-pengunjung website kami. Sila like lah page kami di Amen Pintu. Okay, hari ini saya hendak mengajar tutorial sedikit sebanyak tentang cara kaedah pemasangan timing belt. Okay, pertama sekali, kepada pengguna di luar sana, sekiranya anda memerlukan penukaran timing belt, anda perlu pastikan sama ada timing belt anda dalam keadaan yang sepatutnya ditukar. So, cara nak mengenal pasti kerosakan pada timing belt adalah seperti sini. Pertama sekali, anda perlu terbalikkan kedudukan timing belt. Kemudian anda buat begini. Okey, tujuan kita nak buat begini adalah untuk mengesan sebarang keretakan pada timing belt. Okey, selain itu, kita boleh lihat secara fizikal dia. Kalau sekiranya keluar bulu-bulu di sekitar timing belt ini, ia memang seharusnya ditukar. Okey. Okay, selain itu, cara yang paling mudah adalah kita lihat pada mileage atau perjalanan kita. So, recommendation untuk menukar timing belt adalah 100,000 km, ataupun sekurang-kurangnya 80,000 adalah paling terbaik, sebab idling enjin bergerak, cuma kita tak tahu dia berjalan atau tidak. Jadi 80,000, 90,000 seeloknya kita tukar. Dan pada ketika kita membeli di kedai spare part, pastikan kita menanyakan tempoh atau jangka hayat perjalanan dia, sama ada di spare part dia akan menjual 60,000, 80,000, 100,000 dan 120,000 dan ke atas. Jadi harga terletak pada mileage perjalanan dia. Okey, sekarang saya akan tunjukkan kaedah untuk memasang timing belt. Pertama sekali, apa yang kita perlukan adalah saiz 17, saiz 19 dan saiz 14. Okey. Jika kita lihat pada atas, ini adalah cam pulley. Kita pusingkan cam pulley ini ke bahagian marking. Okey, jika kita lihat pada kedudukan dia, F dia ada satu titik, kemudian dia ada satu tanda di atas ini. Ini adalah marking pada bahagian kedudukan atas. So, kita laraskan pada kedudukan yang paling tepat. Kemudian pada bahagian bawah, kaedah-kaedah ini hanyalah dilakukan di pusat servis atau kedai workshop untuk melakukan penukaran timing belt. Jadi kerja ini sebenarnya bagi mereka yang mempunyai kepakaran adalah sangat mudah. Tapi bagi anda di luar sana, ini hanyalah sebagai pengetahuan am dan sebarang kejadian yang melibatkan cubaan kerja sendiri tidak akan ditanggung oleh saya. Okey, seperti anda lihat pada bahagian bawah, sprocket bawah ini, dia ada satu titik, kemudian dia ada satu tanda. Ini adalah marking pada bahagian bawah. So, jadi kita laraskan bahagian bawah sehingga ia dalam keadaan paling tepat. Okey. Kemudian seterusnya, apa yang perlu kita ambil tahu tentang penukaran timing belt adalah bearing. Pada setengah workshop, sekiranya mereka melakukan penukaran timing belt, mereka akan melakukan penukaran timing belt berserta dengan bearing. Selain itu, ia akan menukarkan juga water pump, kerana water pump berada di bahagian belakang. Jadi, one set timing belt, water pump, bearing. Tapi bagi pengguna di luar yang berkemahiran, yang punya kemahiran sendiri, pernah belajar kaedah-kaedah automotif, mereka akan mengenal pasti kerosakan pada bearing. Kaedah dia, kita hanya perlu memusingkan bearing ini. Sekiranya bearing ini mempunyai bunyi kasar atau bunyi pasir, ia seharusnya ditukar. Tapi sekiranya ia lancar berpusing, tiada bunyi, ia masih boleh digunakan. Tapi saya mengusulkan pada pengguna di luar, water pump, timing belt dan bearing perlu ditukar serentak. Okey. Sekarang kita pasangkan bearing pada kedudukan dia.
Bearing ni jangan diikat terlebih dahulu kerana kita hendak menegangkan timing bell. Kemudian ambillah timing bell, pastikan ia dalam keadaan tidak berminyak. Pada timing bell, dia mempunyai tulisan dan arah menunjukkan rotation engine. Jadi rotation engine adalah ke kanan, clockwise. Jadi kita pastikan kedudukan dia betul. Masukkan sedikit pada bahagian atas dan juga bahagian bawah. Kaedah ini memerlukan ketepatan dan kemahiran bagi memastikan marking pada bahagian atas dan bawah tidak lari. Jadi kerja-kerja ini mengambil masa sedikit. Bagi mereka yang kurang sabar, ini memerlukan kesabaran yang tinggi. Okey, atas dan bawah sudah masuk. Kemudian kita masukkan bahagian bearing. Masukkan ke dalam. Kemudian sekarang adalah hanya masukkan sedikit. Tapi bila selesai masukkan bearing, kita tolakkan atas dan bawah berselang-seli. Dan pastikan ia masuk dalam keadaan paling sempurna kedudukannya. Okey. Seterusnya, kita pastikan marking pada bahagian atas dan bahagian bawah adalah sama. Bila semua adalah dalam keadaan yang sama, cek ketegangan. Kemudian kita hanya perlukan screwdriver untuk menolak sedikit timing bell untuk memberi ketegangan pada belting timing bell. Sedikit sahaja perlu. Ambil saiz 14 dan kita ketatkan bearing. Okey, bila bearing sudah diketatkan, paling penting kita mesti memeriksa putaran sama ada piston dengan valve akan berlaga atau tidak. Jadi kita pusingkan, bawah mesti pusing 2 kali, atas pusing sekali. Kita pusing. Ketika kita memusing, kita dapat rasakan compression dia. Itu menandakan dia dalam keadaan yang baik dan marking dia yang tepat. Pusingkan, okey, bawah satu pusingan. Okey, 2 pusingan. Okey, seperti apa yang kita dapat lihat, marking pada kedudukan yang sama, marking bawah kedudukan yang sama. Akhir sekali kita cek ketegangan. Okey, Sekian saja daripada saya melaporkan daripada Unity Kuala Lumpur Malaysian France Institute. Like lah page kami di Be A Man with Two. Assalamualaikum dan terima kasih.